Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya mulakan Tuan Musi Majlis Tuan Imam, Tuan Bilang, muslim-muslimat yang berbahagia sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama dalam kuliah pagi ini. Dan minta maaf tadi sebab komputer baru setup. Dan izinkan saya untuk membicarakan tajuk bicara karya Tribulasi Umat Islam USSR. Dan inilah berkaitan dengan barangkali buku yang saya perkenalkan pada kuliah lepas. Dan izinkan saya untuk menyentuh sebahagian daripada kandungan buku itu. Inilah buku yang saya masukkan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita mulakan dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan pasti benar-benar kami akan menguji mereka, kamu semua, dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, serta babahan, dan berilah berita gembira bagi mereka yang bersabar. Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kami daripada Allah dan kami akan kembali padanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah yang mendapat rahmat dari Allah, yang mendapat kebaikan dari Allah, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Ini sebagai ayat tema kita untuk melihat satu masyarakat umat Islam di USSR, Union of Soviet Socialist Republic, yang wujud pada tahun 1918, dan kita barangkali terhindar daripada berita yang datang daripada sebuah negara Islam yang besar ini, yang telah bertukar menjadi negara komunis. Dan hari ini izinkan untuk kita lihat umat Islam ketika itu. Sebagai latar belakang, kita lihat pada tahun 1903, Yahudi sedang ingin merancang untuk mengambil sebuah negara Yahudi, sama ada di Palestin, ataupun di Rusia, ataupun di Uganda, ataupun di Cyprus. Mereka berbincang, dan pada mulanya mereka ingin menumbuhkan negara Israel di Rusia. Tetapi akhirnya mereka berubah pikiran dan mereka telah mula masuk Palestin. Akhirnya mereka menubuhkan negara haram Israel di Palestin. Ini ialah pemimpin mereka pada tahun 1903 yang telah datang untuk merancang sesuatu, dan kita ingat bahawa umat Islam sangat ramai di Soviet Union ketika itu. Apa yang berlaku ialah inilah raja mereka yang ketika itu menzalimi umat Islam. Mereka satu keluarga dibantu oleh Yahudi di belakangnya. Mereka sedang menzalimi umat Islam, dan apa yang berlaku ialah mereka sedang merancang untuk menjatuhkan raja ini. Secara kebetulan, putera lelakinya seorang sahaja dan kebetulan cacat. Maka Yahudi dengan segala tipu helah membawa seorang dukun, dan inilah seorang Yahudi yang sengaja dimasukkan ke dalam istana Rusia supaya melakukan sesuatu. Dan akhirnya dia telah berjaya untuk memusnahkan kerajaan yang dimasukkan tadi. Kebetulan pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama telah berlaku. Perang Dunia Pertama dirancang oleh Yahudi supaya kerajaan Islam terakhir Utsmaniyah jatuh. Perkara ini tidak pernah dinyatakan dalam sejarah dunia. Perancangan daripada Yahudi untuk menjatuhkan kerajaan Islam Utsmaniyah, maka mereka akhirnya telah mencetuskan Perang Dunia Pertama. Kalau kita tanya sekarang kepada guru sejarah, apakah sebab kejatuhan ataupun berlakunya Perang Dunia Pertama, mereka mengatakan antara Poland dan Austria. Tidak benar. Yang sebenarnya ialah Yahudi merancang untuk menjatuhkan Kerajaan Utsmaniyah, supaya dengan jatuhnya Kerajaan Utsmaniyah, maka Palestin dapat diambil dan diberikan kepada Yahudi. Dan mereka melakukan di Rusia. Mereka juga menjemput Rusia untuk sama-sama terlibat dalam Perang Dunia Pertama.
Tapi sayang, Rusia ketika itu tidak bersedia untuk berperangan. Mereka kalah teruk. Dan di sinilah kita lihat demonstrasi telah dilakukan oleh rakyat Rusia. Di sinilah umat Islam mengambil peluang untuk sama-sama menjatuhkan raja tadi. Mereka sangka bahawa dengan jatuhnya raja ini, mereka akan dapat kembali untuk menghayati Islam. Tetapi sayang, mereka salah. Apa yang berlaku kemudian ialah, ini ialah Osmaniyah yang telah belut. Mereka bersama dengan Yahudi telah berpakat untuk menyulihi Yahudi. Dipimpin oleh seorang pemimpin mereka bernama Kamal Atatürk. Kamal Atatürk bersama dengan British untuk menjatuhkan kerajaannya sendiri. Dan apabila Rusia berlaku keadaan demikian, maka mereka menyokong Rusia dan mereka menjangkakan bahawa Islam akan dapat selamat di bawah pemimpinan baru yang sedang berjuang untuk menjatuhkan raja. Inilah di antara pemimpin Islam di USSR ketika itu. Dan dia juga menubuhkan Parti Komunis Islam, subhanallah. Parti tidak bertuhan tetapi bersyarikat Islam. Inilah antara bibit-bibit awal mereka yang membawa Islam ke arah sosialis. Dan ini berlaku di USSR. Kemudian mengalir masuk ke negara kita. Masuk ke Indonesia. Dan Universiti Melaya menjadi pusat perkembangan apa yang disebut sebagai sosialis. Asalnya daripada sini. Dan kita lihat umat Islam sangat-sangat keliru ketika itu. Akhirnya raja mereka telah dipecat. Dengan usaha antara Yahudi, umat Islam sendiri dan rakyat Rusia yang sedang menentang rajanya sendiri. Apa yang berlaku tuan-tuan? Inilah Raja England ketika itu. Raja George. Dan rupa-rupanya dia sepupu di antara Raja Tsar Rusia dengan Raja England ketika itu. Apabila dia telah dipecat, maka dia ingin kembali ke England. Sebab sejarah mereka adalah sejarah yang sama. Di situlah kita lihat peranan Yahudi sekali lagi. Inilah penasihat Yahudi yang tinggi itu. Namanya Lord Stafford Hunt. Yang barangkali tidak ada dalam sejarah negara kita. Barangkali tidak ada dalam sejarah dunia. Yang saya petik inilah sejarah Osmaniyah. Bagaimana jatuhnya Osmaniyah? Ialah sebab ketika itu British telah dijajah oleh Yahudi. British menjajah kita, sedangkan British dijajah oleh Yahudi. Penasihatnya melarang daripada England untuk menerima raja ini. Sebab Yahudi mempunyai perancangan yang teratur selepas itu. Dan inilah penasihatnya, seorang Yahudi. Dan biarkan Raja Rusia demikian. Dan inilah yang sebenarnya menjajah British sampai ini. Namanya keluarga Rothschild. Dia mengatakan bahawa England ialah negara yang kami jajah sejak berkurun-kurun. Apabila British menjajah sebuah negara Islam, maksudnya kami yang menjajah. Sampai hari ini kita tak pernah sebut yang menjajah negara kita adalah Yahudi. Oleh sebab itu, apabila mereka sampai ke sini, mereka berikan cuti pada hari Sabtu. Sebab mereka ingin pergi sinagog, sebab hari Sabtu adalah hari besar Yahudi. Dan hari Ahad pun mereka cuti sebab mereka adalah Kristian, Yahudi, yang kebanyakannya ialah Yahudi yang datang ke negara kita. Tentera British datang menjajah Melaya ialah Yahudi. Henry Gurney ialah Yahudi yang telah membunuh ribuan umat Islam di Palestin dan dihantar ke sini. Dan inilah ketua mereka, namanya lah Northern Rothschild. Dia mengatakan, the man who controls Britain's money supply controls the British Empire. And I control the British money supply. Maksudnya Singapura ialah kepunyaan Yahudi, Melaya punya Yahudi, Burma punya Yahudi, sedangkan sejarah kita tak pernah hubungkan dengan Yahudi sama sekali. Kita hubungkan dengan British sama sekali. British sangat baik. Sedangkan di belakang British lah Yahudi. Apa yang mereka lakukan ialah menjatuhkan raja ini. Mereka minta sokongan daripada umat Islam dan akhirnya raja ini telah dijatuhkan. Ditembak. Dan umat Islam mengharapkan sesuatu yang baik akan berlaku. Tetapi harapan mereka berkecai. Sebaik saja kerajaan Rusia telah jatuh, maka yang naiklah Yahudi. Apa yang tidak diberitahu di sini ialah yang menjatuhkan ataupun yang membunuh Raja Tsar tadi ialah Yahudi. Ini 5 orang Yahudi yang bertanggung jawab. Sekejap lagi gambar keluar insyaAllah. Mereka ialah nama-namanya
jelas Yahudi. Sampai hari ini tidak pernah kita sebut dalam sejarah dunia bahawa yang menjatuhkan kerajaan Soviet Union Rusia ialah Yahudi. Mereka telah berpakat dan akhirnya ialah ketua mereka dan yang naik ialah seorang bapa Yahudi yang besar bernama Lenin. Lenin minta dunia jangan isytiharkan dialah Yahudi. Sebab yang menjajah USSR kemudiannya ialah bapa Yahudi yang besar dunia. Namanya Lenin. Dia sejarahnya ditutup sama sekali. Supaya tidak diketahui daripada mana asalnya dan supaya tidak dihubungkan antara Yahudi dengan Rusia. Okey, saya ringkas tadi, inilah rancangan Yahudi untuk masukkan Yahudi di Rusia. Namanya Lenin, ayahnya adalah bernama Shetel Moshe dan sejarahnya disembunyikan sampai hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, apa yang dilakukan oleh tokoh ini? Dia mengatakan sebagai indah. Sekarang Rusia yang dinamakan Soviet Union ialah negara rakyat. Maka kita serah kepada rakyat untuk menentukan siapa pemimpin. Dan mereka menjangka mereka menang dengan besar dan mereka tersalah jangka. Mereka kalah teruk dalam pilihan raya. Sekarang pilihan raya digunakan untuk menaikkan mereka, tetapi mereka kalah, oleh sebab itu pilihan raya diabaikan. Parlimen ditutup dan mereka telah menubuhkan sebuah kerajaan yang mereka isytiharkan sebagai USSR. Dan disitulah nasib Islam sangat menderita. Apa yang berlaku di sini ialah seluruh Yahudi sedang berperanan. Daripada Karl Marx seorang Yahudi, Lenin seorang Yahudi, dan Stalin masih disembunyikan identitinya sampai sekarang. Mereka sama-sama membuat satu dasar baru. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak wujud di Rusia dan oleh sebab itu parti komunisme ini mengisytiharkan bahawa hanya rakyat dan kerajaan yang ada, Tuhan tidak ada. Itulah yang berlaku sampai hari ini. Dan apa yang berlaku ialah ulama kita dibunuh satu persatu. Ini ialah ulama Bukhara kita. Sedangkan satu masa Bukhara, Samarkand, Tashkent berada di bawah umat Islam, tetapi telah dijajah oleh Rusia sebelum USSR. Dan cukup menyayat hati, ulama kita telah dibunuh satu persatu dan inilah yang dilakukan oleh Rusia. Sebabnya mereka janjikan bahawa Rusia akan dikembalikan kepada rakyat. Hasil negara akan diserah kepada rakyat. Apa yang berlaku ialah rakyat dibunuh. Dan slogan mereka ialah sama rata, sama kaya. Yang sebenarnya rakyat sama miskin, pemimpin sama kaya. Lenin sangat kaya, Stalin sangat kaya. Rakyat papa kedana. Itulah dasar sosialisme yang diterapkan di USSR yang kemudian dibawa ke Indonesia. Parti Komunis Indonesia berkembang dengan hebat, hampir-hampir menjatuhkan kerajaan yang sah. Dan mereka juga bergerak di negara kita di dalam acuan yang sama dan kita dapat saksikan bagaimanakah sejarah mereka yang berpunca dari sini. Ketaatan mereka berpunca dari sini dan arahan dikeluarkan daripada Moskow untuk seluruh dunia. Dan tuan-tuan yang saya hormati, apa yang mereka lakukan pada umat Islam sangat-sangat menyayat hati. Inilah di antara cara mereka membunuh Islam. Mereka menahan dan ambil paku besar dan paku dalam kepala. Itu yang paling mudah. Yang lain dibakar secara langsung dengan petroleum. Kemudian berbagai-bagai yang tak sanggup kita sebut. Umat Islam sangat menderita. Umat Islam telah tersalah langkah. Mereka menyokong parti komunis. Mereka menyangka bahawa mereka akan lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi apa yang berlaku jauh lebih buruk. Tetapi berita ini kita tidak sampai ke negara luar. Rusia tidak membenarkan berita ini keluar daripada negara mereka sehingga kita tidak tahu apa yang berlaku di Samarkand, apa yang berlaku di Bukhara. Ialah sebahagian daripada negara yang mereka jajah. Cukup menyayat tuan-tuan. Mula sekali mereka membunuh umat Islam di Crimea. Crimea sekarang di bawah Rusia. Dan mereka ingin mendapatkan otonomi. Ketika itu umat Islam di sini sangat-sangat ramai. Crimea pernah berada di bawah Osmania. Dan apabila jatuh Osmania pada tahun 1994, mereka mengambil Crimea dan mereka membunuh
katanya sangat banyak, ribuan, ratusan ribu umat Islam dibunuh, dan ini dilakukan oleh Stalin dan Lenin. Mereka telah mabuk darah, membunuh sahaja orang Islam di mana saja, dan mereka ingin mengajak semuanya supaya tidak bertuhan. Inilah gambar yang diambil ketika itu. Umat Islam dilakukan seperti itu, dan tidak dapat kita bayangkan apa yang berlaku di Asia, sedangkan berita ini tidak pernah sampai kepada kita. Bagaimanakah mereka telah membunuh, dan umat Islam bergelimpangan dilakukan oleh rejim baru. Rejim ini dikenali sebagai rejim Bolshevik, dan mereka menjadikan beruang merah sebagai simbol mereka. Itu sebab Indonesia sangat rapat dengan kerajaan ini. Indonesia hampir-hampir, kalaulah tidak dengan kekuatan ulama kita, dan Indonesia sudah hampir jatuh, dan sama seperti yang dilakukan di sini. Perancangan mereka sangat teliti. Satu persatu negara Islam telah jatuh, sehingga akhirnya seluruh Asia Tenggara jatuh ke tangan British, maksudnya jatuh ke tangan Yahudi. Dan inilah kubu Islam di Rusia. Sungguh menyayat hati. Berapa ramaikah jumlah? Wallahu alam, tetapi itu yang sebab dikuburkan. Dan mereka terus ke bawah, ke negara yang mereka sebut sebagai Transuzana, yang dalam istilah Islam disebut sungai Ma Wara'an Nahr. Negeri di sebelah sungai. Sungai ini ialah Sungai Jihun. Di situ adanya Bukhara, negara Imam Bukhari. Di situ ada Samarkand, ibu kekuasaan Islam satu masa dulu, Tashkent, Khwarizmi, dan lain-lain. Dan apabila mereka telah berkuasa Bolshevik, dasar mereka menghancurkan Islam. Pada asalnya umat Islam menolong mereka. Dan ketika mereka masuk ke Bukhara, mereka membunuh 100,000 umat Islam. Dan mereka menangkap hampir 1,5 juta. Dan dia ditangkap juga berakhir dengan kematian. Dan inilah nasib umat Islam ketika itu. Sebahagian daripada umat Islam telah lari keluar daripada Bukhara dan menuju ke India, dan mereka mati dalam perjalanan. Cukup menyayat hati, dan itulah kisah umat Islam yang begitu menyayat hati pada awal kurun ke-20. Dan inilah gambar masjid kita. Masjid, tuan-tuan pergi lihat sekarang disemarkan sangat cantik. Tetapi selepas mereka telah runtuhkan. Ini sebahagian daripada masjid yang telah diruntuhkan. Keruntuhan ini berlaku sampai tahun 1991, sebab apabila jatuhnya kerajaan USSR dan yang muncul ialah kerajaan Rusia baru, maka barulah masjid tidak diruntuhkan. Jumlah masjid yang diruntuhkan ribuan masjid. Satu perkara di luar daripada kemanusiaan yang mereka mengatakan sama rata sebenarnya untuk menghancurkan Islam. Dan kita lihat bagaimanakah masjid kita telah diruntuhkan satu persatu, dan dikatakan bahawa di Moskow hanya ada satu masjid yang tertinggal. Yang lain semua diruntuhkan. Dalam masa 30 tahun, 40 tahun mereka merintah, maka seluruh masjid dimusnahkan. Dan selain pada itu, masjid dijadikan tempat gelap malam, tempat mereka berhibur, dan lebih dahsyat, mereka jadikan masjidlah kandang haiwan. Sebahagian mereka jadikan tempat gudang senjata mereka, dan sebahagian dijadikan sebagai kandang khinzir. Untuk menghina Islam, ini dilakukan ketika zaman moden ini. Pada tahun 1950-an, mereka melakukan ini kepada Islam. Dan tuan-tuan, akhirnya apabila jatuh USSR, maka berpisahlah negara-negara dijajah daripada Soviet Union. Mereka telah membentuk negara yang merdeka. Umpamanya Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan negara-negara yang berdekatan. Mereka telah bebas daripada komunis, tetapi mereka bertindak sama seperti komunis selepas merdeka. Selepas mereka merdeka, Al-Quran tidak boleh dibaca di negara Islam. Uzbekistan hampir 1% Islam, tetapi Al-Quran tidak boleh dibaca. Mereka teruskan dasar yang mereka persi daripada USSR. Sehinggalah 5-6 tahun lepas, mereka benarkan Al-Quran dibaca di Uzbekistan, hanyalah 5-6 tahun lepas. Sebelum ini, kawan-kawan kita daripada Uzbekistan, daripada Bukhara yang datang ke sini, mereka pegang Al-Quran dan mereka peluk lama-lama. Pertama kali saya nampak Quran, dia kata, kawan saya, dia kata pertama kali dia lihat Al-Quran di Malaysia. Tak pernah dia lihat negara Islamnya, di negaranya, negara Uzbekistan. Sebab mereka terus menjalankan dasar yang sama. Tuan-tuan yang hormati, dan kita lihat bagaimanakah masjid diruntuh, dan
mengikut kajian statistik, mereka mengatakan 6,000 lebih manusia masjid diruntuh. Dan inilah dasar sosialis yang ingin disebarkan pada dunia. Universiti Malaya menjadi tempat penyebaran sosialis di Malaysia dengan tujuan supaya rakyat tidak mati kelaparan. Semuanya sama-sama rata. Tetapi apa yang berlakulah modelnya apa yang dilakukan di USSR. Masjid diruntuh dan kitab dibakar. Al-Quran dibakar, dan itulah yang berlaku di Uzbekistan. Dan kita lihat umat Islam hanyalah mampu berdoa. Ini gambar ketika umat Islam dizalimi. Mereka hanya mampu berdoa. Dan cukup menyayat hati, gambar ini sebahagian daripada umat Islam yang cukup ramai di negara itu asalnya. Negara itu negara yang menjadi negara Imam Bukhari. Bukhara, tempat kelahiran Imam Bukhari, telah dihancurkan seperti ini. Dan kita lihat Samarkand, tempat lahirnya imam-imam besar kita, Imam Samarkandi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan ulama-ulama besar kita lahir di Russia. Kebanyakan. Dan saintis kita, sama ada namanya Al-Biruni, ataupun namanya Al-Khazmi, ataupun namanya Ibn Sina, semuanya lahir di sini. Di lahir negara yang kita sebut negara komunis sekarang. Di situlah petapaknya umat Islam, dan ini ialah pemimpin umat Islam di Bukhara telah dibunuh dengan begitu dahsyat, dan akhirnya mereka membunuh pemimpin Islam yang terakhir. Ini pemimpin Bukhara yang terakhir yang mereka telah bunuh. Siapakah pemimpin Bukhara, tuan-tuan? Cukup menarik sebab mereka asalnya bangsa Mongolia. Mereka bangsa Tatar yang datang untuk menghancurkan Islam. Tetapi akhirnya mereka lah yang membela Islam. Mereka datang untuk menghancurkan Baghdad. Betul, Baghdad telah hancur. 40 tahun kemudian mereka memeluk Islam beramai-ramai. Orang Tatar Mongolia yang jahat ini, Allah berikan hidayah dan mereka telah memeluk Islam beramai-ramai. Dan mereka membawa Islam ke China. Dan tuan-tuan, kerajaan Yuan, Jasa Yuan, ialah kerajaan Islam yang melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Tetapi sampai hari ini tak pernah diisytiharkan bahawa kerajaan China Yuan menghasilkan ataupun mengamalkan syariat Islam sepenuhnya dalam kurun yang ke-14, ke-13. Dan ketika Ibn Battuta sampai ke China, dia melaporkan di situ dilaksanakan hukum hudud di China. Bahasa resmi orang China ialah bahasa Arab. Dan kemuncak Islam di China ialah ketika zaman Kerajaan Ming. Selama 700 Islam di China tidak pernah dilaporkan walaupun satu ayat dalam sejarah moden hari ini. Dan inilah rupanya orang yang telah Allah berikan hidayah, yang asalnya datang untuk masuk Islam, tetapi akhirnya mereka lah yang membela Islam di China, di Rusia, di USSR. Dan inilah bapa Yahudi yang dirancang oleh Yahudi. Di Palestin dihantarnya tokoh-tokoh mereka bernama Theodor Herzl, yang bernama Perry Cox, tetapi dari Rusia dihantar dua tokoh ini. Satunya nama Lenin, satu lagi nama Stalin. Kedua ialah dalam perancangan Yahudi. Sejarah dunia tidak pernah menyatakan demikian. Yang saya sebutkan ini adalah sejarah umat Islam yang catatkan. Tentu berbeza sama sekali sebab dunia tidak mencatatkan demikian. Dan tuan-tuan, akhirnya yang jahat akan berakhir. Yang jahat pun berakhir. Dan dia telah meninggalkan satu sejarah yang sangat buruk. Demikian juga penolongnya Stalin, yang sangat-sangat dahsyat ketika kematiannya. Anak perempuannya menyatakan ketika ayah saya sakit, dia bergelompor sakit. Dan dia sangat takut melihat ke atas. Dan dia tunjuk ke atas dan mukanya sangat-sangat kecut, menakutkan. Dan anak perempuannya tidak sanggup melihat ayahnya ketika mati. Dan akhirnya dia sebut, "Oh God, I suffer." Sedangkan seluruh hidupnya dia tidak pernah percaya pada Tuhan. Dia mengajak manusia seluruh dunia supaya meninggal ketuhanan. Tetapi ketika hari matinya, dia sebut, "Oh God, I suffer." Dan itulah Stalin. Tuan-tuan, kita lihat sejarah Islam sangat-sangat dahsyat di seluruh dunia. Sama ada namanya di USSR ataupun di mana-mana. Kita lihat Stalin membunuh 34 juta umat Islam. Yang beritanya tidak sampai sedikit kepada kita. Mao Zedong membunuh 50 juta umat Islam. Yang paling banyak ialah di Xinjiang. Itulah yang dilakukan oleh Mao Zedong berpakat dengan Stalin. Dalam satu acuan yang sama, untuk menghancurkan umat Islam. Dan perancangan mereka berterusan dalam kurun 20.
Sedangkan apabila jatuhnya Utsmaniyah, maka inilah nasib umat Islam. Akhir sekali mereka membunuh umat Islam di Kamboja. Perancangan yang sama, tuan-tuan. Perancangan daripada satu, perancangan yang sama. Dan mereka mengharapkan untuk mendapat Indonesia. Hampir-hampir. Dan subhanallah. Dan negara kita juga. Perancangannya satu persatu negara dunia akan jatuh menjadi negara komunis. Tetapi Allah rancang sebaliknya. Allah selamatkan Indonesia, Allah selamatkan negara kita. Sedangkan hampir-hampir. Dan mereka telah merancang sehingga akhir sekali mereka bertindak di Kamboja. Umat Islam dibunuh sepenuhnya. Yang kita dapat saksikan dalam hayat kita. Ini perancangan yang sama. Mereka sebut Khmer Rouge, itu maksudnya merah, tentera merah. Yang sama seperti simbol Rusia merah. Ataupun mereka sebut sebagai beruang merah. Inilah umat Islam yang dibunuh. Dan tiada siapa membela. Dan hari ini mereka menuduh umat Islam yang ganas. Yang mati berjuta-juta umat Islam, tetapi Islam yang ganas. Itulah nasib Islam hari ini. Apabila kita sudah tidak ada negara pembela. Negara umat Islam terakhir Utsmaniyah telah jatuh. Yang menjatuhkan itu ialah antaranya umat Islam sendiri. Yang menjatuh kerajaan Utsmaniyah ialah keturunan Rasulullah. Namanya Syarif Hussein. Yang dilantik oleh Utsmaniyah untuk menjaga Mekah. Dialah yang menjatuhkan Utsmaniyah dengan bantuan British. Kemudian Khalifah Sa'ud meneruskan agenda yang sama. Bersama dengan Yahudi, bersama dengan British, menjatuhkan Islam di Hijaz dan mereka menjadikan kerajaan Saudi hari ini. Cukup malang daripada rancangan sama. Dan kalau kita tak lihat sejarah ini, kita tidak faham apa yang berlaku sekarang. Dan tuan-tuan yang saya hormati, akhirnya, negara yang diasaskan kepada tidak ada ketuhanan, komunisme akan berakhir. Dan dia berkecai dalam tahun 1991. Maka negara barat bercita-cita untuk mengambil alih negara komunis ini. Dan mereka sentiasa ditekan sampai hari ini. Sekarang berlakulah konflik di antara mereka. Dan apabila jatuhnya kerajaan USSR, maka negara Islam jatuh telah membebaskan diri satu persatu. Kita lihat 15 negara telah membebaskan daripada persatuan. Yang tinggal hanyalah yang nama Rusia sampai hari ini. Yang ada hari ini adalah Rusia. Mereka bermula dengan Rusia. Kemudian mereka menjajah umat Islam dan mereka menamakan USSR. Kemudian USSR jatuh, yang tinggal Rusia kembali sekarang. Yang ada sekarang ialah Rusia. Dan apa yang berlaku sekarang berubah sama sekali. Dan kita lihat Rusia ada musuh di kiri kanan. Dan oleh sebab itu dia perlukan sokongan umat Islam. Selama ini dia menzalimi Islam sepanjang sejarah USSR. Sekarang dia menghadapi dua musuh yang besar. Dia perlu sokongan umat Islam. Oleh sebab itu dia mengubah sikap. Ketika dia membunuh umat Islam di Chechen. Tahun 1990 umat Islam dibunuh hampir keseluruhannya di Chechen. Umat Islam menjadi pelarian. Dan sekarang mereka berbaik balik. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Chechen melalui pemimpin mereka, Ramzan Kadyrov, mengatakan kita ambil ruang yang Rusia beri sekarang. Kita musuh dengan Rusia sepanjang sejarah, beribu tahun. Tapi hari ini dia bagi ruang pada kita. Kita ambil ruang ini. Itulah sikap mereka. Dengan ruang ini, masjid boleh dimakmurkan kembali. Pada tahun 90-an, masjid diruntuh. Pada tahun 2020-an, pada awal kurun 21, masjid mula dibina. Cukup pelik. Dan lebih pelik ialah pemimpin Rusia yang merasmikan masjid. Mereka memberikan dana, satu perkara yang bercanggah dengan apa yang mereka lakukan ribuan tahun. Dan sekarang kita lihat, umat Islam menjadi perhatian daripada komunis. Pemimpin mereka sentiasa berdamping dengan ulama kita. Dan apa yang dilakukan oleh dasar luar Rusia, mereka minta pandangan ulama kita. Dan ini satu perkara yang sangat ganjil. Hati-hati. Sebab mereka tidak pernah lakukan kebaikan pada Islam, kecuali mereka ada sebab. Apakah sebab? Dan sekarang setiap majlis Putin ada umat Islam. Dan tuan-tuan yang pakai serban hijau itu pemimpin utama Islam di Rusia. Dan di tengah-tengah itu ialah mufti Moskow. Yang selama ini dibunuh dan sekarang diberikan penghormatan. Apakah sebab? Dan tuan-tuan kita lihat rupa-rupanya dia ingin berbaik dengan negara Islam. Oleh sebab itu dia mengorbankan prinsip yang asal.
Daripada musuhi Islam, dia menunjukkan sikap yang lunak terhadap Islam. Dan dia berbaik dengan negara Islam. Hati-hati sebab Syria dia hancurkan. Dan dia tunjukkan persahabatan dengan negara Islam. Termasuk negara kita. Setiap pemimpin Perdana Menteri kita diberi penghormatan oleh Rusia. Setiap Perdana Menteri. Dan apakah maksudnya? Demikian juga Indonesia memberikan penghormatan yang besar oleh Rusia. Termasuklah negara Islam diberikan penghormatan yang sangat tinggi sekarang. Dan dengan dasar ini, kita lihat umat Islam dapat bernafas di Rusia. Dan secara mereka ingin menunjukkan bahawa mereka menjadi sikap toleransi yang tinggi. Mereka membina kompleks multi-faith ini. Mereka ada masjid, ada gereja, ada kuil dan sebagainya sebagai simbol bahawa Rusia tidak lagi menentang mereka yang percaya pada Tuhan. Seolah-olah dia menukarkan dasarnya. Dan itu dilakukan pada zaman yang sangat lewat. Gambar ini menunjukkan bahawa mereka adakan interface perbincangan ataupun discussion. Dan ini menggambarkan di sebelah kiri ialah pemimpin besar ortodok mereka. Dan sebelah kanan ialah pemimpin Islam. Yang bertopik itu pemimpin Yahudi tertinggi Rusia. Mereka cuba rapatkan dalam satu kesatuan. Tujuannya adalah tujuan politik. Tujuan politik ini memberikan ruang pada umat Islam untuk bergerak. Dan sekarang tuan-tuan, ini Mufti Moskow sebelah kiri dan sebelah kanan ialah pemimpin Islam tertinggi Rusia. Sekarang diberi autoriti hingga untuk melaksanakan syariat Islam. Silakan. Tetapi mereka tidak ikhlas. Mereka ingin menunjukkan bahawa Rusia menyokong Islam. Itu saja. Dan sekarang umat Islam dapat menunjukkan Islam, menunjukkan solat hari raya. Ini masjid Moskow yang mereka ingin runtuhkan. Tetapi mereka tidak dapat runtuhkan masjid ini. Dan sekarang dibina dengan bumbung yang berlapis emas sebagai simbol masjid terbaik dunia. Berada di mana? Moskow. Pada hari raya 5-6 tahun lepas, umat Islam telah keluar untuk solat di masjid ini. Tuan-tuan lihat. Sehingga jalan lebuh raya di tepi masjid ini ditutup untuk menunjukkan dasar baru Rusia kepada umat Islam. Tidak ada negara yang tutup lebuh raya ketika hari raya. Tidak ada. Kecuali Rusia. Dan ini memberikan ruang umat Islam untuk berkembang. Ini di Moskow, tuan-tuan. Ini bukan di India, bukan di Pakistan. Tetapi di Moskow. Entah dari mana keluarnya. Yang 10 tahun lepas mereka tidak dibenarkan baca Quran. Tetapi hari ini kerajaan membenarkan mereka. Dan umat Islam telah bertambah dengan cepat dalam konteks ini. Dan inilah pemandangan di Masjid Moskow yang sama. Dan inilah yang mengherankan dunia hari ini. Dunia heran kenapa Rusia daripada sikap untuk memusuhi Islam, tetapi menunjukkan sikap yang sebaliknya. Ini Masjid St. Petersburg, tuan-tuan yang sedang pergi. Masjid ini ditutup ketika zaman Soviet Union. Tetapi ada satu peristiwa yang menarik. Presiden Khrushchev ketika itu menjemput Presiden Soekarno supaya datang ke Rusia. Soviet Union maksud saya. Dan apabila Presiden Soekarno sampai di Moskow, melawat St. Petersburg, dia mengatakan, saya nampak itu macam masjid. Itu masjid kan? Presiden, boleh saya berhenti solat? Tak boleh, kata Presiden Rusia. Sebab kami telah tutup. Kata Soekarno, saya tak solat kecuali masjid. Izinkan saya solat di sini. Soekarno solat di sini, tuan-tuan. Dan berbisik pada Presiden Rusia yang komunis ini, tuan, kalau masjid lain ditutup, izinkanlah supaya masjid ini dibuka untuk Islam. Dengan kata-kata itu, tuan, masjid ini dibuka kembali. Dan masjid ini, tuan pergi ke Rusia sekarang, namanya Masjid Soekarno. Jasa Soekarno terhadap masjid ini direkodkan dalam sejarah Islam di sana. Ini masjid yang dibina baru. Masjid di Kazan. Tuan-tuan yang telah melawat, lawatlah Kazan. Kazan telah berubah menjadi bandar Islam sekarang. Kota Islam yang cukup dikagumi. Penduduknya menjalani hidupan dengan syariat Islam. Dan bandar itulah bandar Kazan di tengah-tengah Rusia. Dan mereka telah membina Universiti Islam sekarang di Rusia. Tidak heran kalaulah pelajar Malaysia akan pergi ke Rusia untuk belajar Islam, bukan lagi ke Timur Tengah barangkali. Dan sekarang orang Indonesia bertumpu ke Rusia untuk belajar Islam. Dan bagaimanakah ilmu-ilmu Imam Ghazali, Imam Bukhari, Ahmad Tauridi, Samarqandi dikaji kembali. Dan mereka membentuk Universiti Islam yang banyak di Rusia. Ini ialah tujuan politik.
Tetapi kita ambil ruang ini, termasuklah di Kazan. Kazan menjadi kota Islam yang besar di Rusia. Ini pemandangan di universiti, tuan-tuan. Bukan universiti Malaysia. Di sana sama ada Islam atau bukan Islam, semuanya pakai hijab. Menunjukkan budaya Islam yang sudah melebar ke seluruh Rusia. Ini pandangan di universiti. Dan Malaysia hanya separuh yang lakukan hijab. Tetapi di Rusia 100% mereka telah mengamalkan budaya Islam. Dan persidangan Islam terbesar bukan lagi di Kuwait, bukan lagi di Jeddah, tetapi di Rusia, di Moskow. Moskow ingin menjadi untuk menunjukkan kepada dunia mereka lah mengembangkan Islam. Dan cukup menarik, bumi yang mereka hancurkan tahun 90-an di Chechnya, mereka telah bina masjid kembali. Masjid ini dibantu oleh Putin, dibuka oleh Putin. Masjid Kadyrov yang dikatakan masjid terbesar di Eropah. Dan tuan-tuan, 2018 mereka mengadakan World Cup bola sepak. Dan mereka menjemput dunia untuk datang ke negara Islam. Bukan negara Islam, negara komunis, tetapi kota Islam. Maka di sini masjid terdiri di mana-mana. Eropah baru mengetahui bahawa Rusia ini, apakah mereka ini komunis atau Islam. Memeranjakkan dunia apabila di sini disaksikan bahawa masjid-masjid cukup banyak, makanan halalnya, wanitanya memakai cara Islam, lelakinya memakai cara Islam, dan mereka terperanjat apakah Rusia negara komunis ataupun negara Islam sekarang. Dan baru saja mereka menyelesaikan persidangan terbesar dunia di Rusia, di Kazan. Sebabnya ini dia, Rusia sedang jatuh. Dan bukan lagi USSR, dialah Rusia yang lemah. Teknologi yang tinggi tetapi politik yang sangat lemah. Dan oleh sebab itu kita lihat kemunculan Islam di Rusia telah dengan cepatnya, dan simulasi yang mengatakan bahawa umat Islam akan mengatasi seluruh agama di Rusia dalam tahun 2051. Itulah catatan yang dilakukan oleh statistik. Dan inilah memberikan ruang yang besar kepada Islam dan dunia seluruhnya. Islam sudah hampir mengatasi penduduk yang paling ramai dunia ialah Kristian. Ini statistik yang resmi. Yang tak resmi, Islam telah mengatasi penduduk Kristian, Katolik dan Protestan sejak daripada tahun 2014 pas. Islam agama terbesar dunia sekarang. Statistik yang sebenarnya, Islam mengatasi seluruh umat bukan Islam di dunia. Dan benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan Islam akan sampai di mana saja adanya siang dan malam. Dan kita saksikan sekarang Islam telah sampai di hujung Rusia, di tempat yang 24 jam siang, tidak ada malam. Di sini kita lihat 3 bulan mereka tidak ada malam sama sekali. Dan tempat yang paling hujung ialah Sabaryah, sebuah negara umat Islam yang umat Islam telah menguasai satu masa dulu namanya Sabaryah. Sekarang mereka sebut Siberia. Dan kembali menjadi negara umat Islam ketika 5-6 tahun lepas. Sabaryah yang disebut Siberia telah kembali menjadi bandar masyarakat Islam. Ini masjid yang tidak ada malam. Dan mereka telah membina masjid yang banyak. Masjid yang buruk telah diganti dengan masjid yang mega. Dan inilah masjid di hujung dunia, namanya Masjid Putih, yang telah dibina oleh dasar sekarang. Dan itulah yang ingin saya berkongsi. Inilah Mufti Siberia. Dan di sini tidak ada kenderaan kecuali kereta ini. Kereta luncur di atas salji sebab di situ tidak ada jalan raya. Sebab semuanya dipenuhi oleh salji. Inilah tempat paling remote Islam telah sampai. Dan tuan-tuan, subhanallah, Rasulullah telah bersabda, la belun hadzal amru ma balawal had, dan Islam akan sampai di mananya ada siang dan malam, dan sekarang siang malam sampai di sini. Maka kita lihat Islam telah bertapak di Siberia, Islam telah bertapak di hujung dunia, dan itulah buku yang saya sebut. Tuan-tuan, saya minta maaf kalaulah terlebih, dan itulah saya tutupi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat bersama untuk menunggu masyarakat Islam di Rusia. Terima kasih.